Apa itu hemodialis? Hemodialisis ialah satu daripada kaedah rawatan gantian ginjal yang menggunakan mesin hemodialisis 3 kali seminggu, sekurang-kurangnya 4 jam setiap sesi rawatan. Rawatan boleh dilakukan di pusat rawatan hemodialisis atau di rumah. Pesakit rawatan hemodialisis perlu menjalani pembedahan membuat fistula terlebih dahulu. 2 jarum khas dicucuk ke dalam fistula untuk mengalirkan darah dan disambungkan ke mesin hemodialisis melalui tube darah. 1 jarum untuk mengalirkan darah yang mengandungi bahan kumuh dari badan. Darah ini dibersihkan menggunakan mesin hemodialisis. Darah yang telah dibersihkan akan masuk semula ke dalam badan melalui jarum yang satu lagi. Hemodialisis adalah satu rawatan membersihkan darah dengan mengeluarkan sisa toksin, lebihan garam dan cecair daripada badan pesakit dengan menggunakan mesin dialisis. Soalan perbincangan 1. Mengapakah seseorang memerlukan hemodialisis? Proses hemodialisis secara singkat dengan menggunakan mesin dialisis dan alat yang bernama tabung dializer yang berfungsi sebagai pengganti ginjal untuk menyaring racun-racun yang berada di dalam darah. Tujuan hemodialisis adalah yang pertama, membuang zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, setiap hari tubuh harus mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi melalui urin dan peluh. Zat sisa metabolisme ini berupa urea, kreatinin dan asam. Ketika ginjal mengalami gangguan dalam menjalankan fungsinya, maka akan terjadi peningkatan zat-zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Tujuan hemodialisis yang kedua ialah membuang lebihan air di dalam tubuh. Pengambilan air secara cukup sangat digalakkan dan merupakan langkah pencegahan diri agar kita terhindar daripada penyakit gagal ginjal. Namun, jika ginjal sudah mengalami penurunan fungsi, maka ia dapat membahayakan kondisi tubuh. Normalnya, pengambilan air yang cukup digalakkan untuk menghindari dehidrasi. Sebaiknya, pengambilan air sebanyak 1.5 hingga 2 liter sehari diperlukan. Bagi pesakit yang diharuskan mencuci darah, sebaiknya melakukan pengatur cairan sesuai dengan arahan doktor. Tujuan hemodialisis yang terakhir ialah mengembalikan kadar elektrolit di dalam tubuh. Elektrolit di dalam tubuh merupakan komponen yang terdiri daripada muatan positif dan negatif ketika terlarut di dalam cairan tubuh manusia. Cairan elektrolit mempengaruhi aktiviti tubuh seperti otot, saraf, otak hingga sebagai bahagian yang mempengaruhi pembentukan jaringan baru di dalam tubuh manusia. Beberapa contoh elektrolit penting yang ada di dalam tubuh manusia seperti sodium yang berfungsi mengatur fungsi otot, saraf, klorida yang berperanan dalam proses pencernaan, kalium yang membantu dalam kesihatan tulang, magnesium sebagai pengatur kadar gula di dalam darah dan beberapa elektrolit lainnya. Ketika ginjal mengalami gangguan, ternyata berdampak pada keseimbangan cairan elektrolit di dalam tubuh. Seterusnya, kebaikan menjalani hemodialisis. Pertama, rawatan hemodialisis boleh dilakukan di rumah. Seperti yang kita tahu, rawatan hemodialisis tidak bergantung sepenuhnya kepada rawatan di hospital seperti penyakit lain. Sebab hemodialisis ini boleh dilakukan dekat rumah pesakit, memandangkan rawatan ini hanya memerlukan bilik air dan bekalan air yang bersih, kawasan yang disteril di rumah supaya prosedur ini dapat dijalankan dan tempat khas untuk menyimpan medali dialisis untuk rawatan. Selain itu juga, rawatan dapat dijalankan ketika pesakit sedang tidur. So, dengan cara ini, pesakit tidak akan terbeban dengan rawatan hemodialisis, memandangkan hemodialisis merupakan rawatan seumur hidup. Yang kedua, dapat mengurangkan sekadar rutin harian. Diet yang seimbang dengan jumlah kalori, protein, cecair, vitamin dan mineral yang tepat diperlukan bagi pesakit dialisis supaya mereka kekal cergas kerana ginjal mereka tidak dapat berfungsi dengan kapasiti yang penuh. Walau bagaimanapun, kalau pesakit selalu ambil makanan yang sesuai mengikut kuantiti yang diperlukan setiap hari, mengikut preskripsi ubat-ubatan yang diberikan oleh doktor, menjalani hemodialisis tanpa menangkawi sesi dialisis dan sentiasa mengamalkan gaya hidup aktif, pesakit dijamin akan dapat menjalani kehidupan normalnya seperti sebelum mereka didiagnos dengan pesakit ini. Pesakit juga dijamin dapat hidup lebih lama jika mereka mengikuti langkah-langkah berikut. Dan yang terakhir, dapat lebih banyak masa terluang. Manakah kaedah rawatan hemodialisis ini memerlukan
24 hari seminggu, kualiti hidup pesakit dapat ditingkatkan kerana mendapat lebih masa terluang dan pesakit akan lebih tenang. Selain itu, pesakit dapat menggunakan masa yang ada untuk ada me time, baca buku ataupun tenang minda, dan pesakit dapat berehat secukupnya ketika rawatan berlangsung. Seterusnya, soalan perbincangan yang kedua iaitu bagaimanakah hemodialisis berfungsi? Hemodialisis berfungsi sebagai buah pinggang tiruan yang disambungkan dengan mesin penapis yang berfungsi dengan membuang sisa-sisa kotoran dan cecair yang berlebihan dari badan. Prosedur ini dijalankan di unit khas iaitu di unit hemodialisis di hospital dan memakan masa selama 4 jam setiap sesi untuk 3 sesi seminggu. Pesakit memerlukan fistula supaya darah dari badan dapat mengalir ke buah pinggang tiruan. Pakar bedah akan membuat fistula ini dengan menyambungkan salur darah arteri dengan vena sehingga menjadi salur darah yang lebih besar. Akhir sekali, soalan perbincangan yang ketiga iaitu apakah kesannya kepada pesakit yang tidak menerima rawatan. Antara kesan kepada pesakit yang tidak menerima rawatan ialah pesakit menjadi mudah letih dan memerlukan rehat yang banyak. Selain itu, pesakit juga akan merasa lemas dan sesak nafas. Pesakit akan mengalami depresi dan daya fikiran menjadi lemah. Penurunan berat badan juga akan berlaku kerana pesakit tidak mempunyai selera makan dan kawalan pengambilan air yang tidak teratur.